Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pagi ini dibangunnya kita daripada mati sementara, dapat kita meneruskan kehidupan kita, dapat kita menyambung lagi tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah terima segala ikhtiar kita, segala usaha kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang Allah iktiraf sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan dengan itu selamat kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Dan syukur juga kita dapat memulakan kehidupan hari ini dengan kita menghadiri majlis yang paling mulia sekali, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya untuk membantu kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Kata Allah, wa tazawwadu, dan carilah kamu bekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang kamu nak cari ialah sifat taqwa. Jadi kita hadir dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan akan memimpin kita, mendidik kita, membawa kita kepada ke arah ketakwaan kepada Allah SWT. Kerana tidak jaminan keselamatan, tak ada jalan lain, kena jadi orang yang bertakwa. Kerana Allah hanya jamin orang yang bertakwa saja. Di bawah sifat ketakwaan tak ada jaminan dari Allah Taala. Di dunia pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Di dunia ni wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin juga. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah ya. Sesungguhnya orang takwa itu sentiasa di makam yang selamat, aman, sentosa. Mereka berada dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut dalam syurga, tahu? Itu dia. Sebab itu kita tak ada jalan lain, kena cari sifat takwa tu dalam diri kita. Tanda orang bertakwa tu mudah aja. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Senang aja. Senang tu tak? Apa yang senang? Nyebutnya. Okay. Baik, ayat yang keberapa pagi ni kita nak baca? Berapa tema? Berapa? 38 ya. Ayat yang ke-38 surah Fussilat. Fa inistakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Sekali lagi. Fa inistakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jika sekiranya mereka, yaitu orang-orang yang syirik, orang-orang yang syirik itu menyombongkan diri, maka para malaikat di sisi Tuhanmu akan tasbih memuji Tuhan pada waktu malam dan pada waktu siang, sedangkan mereka itu tidak merasa jemu. Ini gambaran antara dua keadaan. Yang satu tu mensyirikkan Allah. Salah satu dari golongan yang kafir ialah golongan orang yang mensyirikkan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kafir tu ada 4 golongan. Dah galak sebut dah ni. Yang pertama dipanggil murtad, yang kedua dipanggil musyrik, yang ketiga dipanggil mulhid,
Yang keempat dipanggil munafik. Mana ndak? Mana ndak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Ndak yang mana? Semua ndak? Atau diam aja? Mana-mana pun tak nak murtad tu yang ditolak imannya. Dia sangka dia beriman, tapi Allah tolak imannya. Kerana dia melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidahnya, merosakkan imannya. Menghina Al-Quranul Karim, menghina hukum Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina para rasul, menghina sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu murtad. Yang kedua musyrik. Ini orang musyrik yang dimaksud dalam Quran ni kan. Iaitu orang musyrik itu, iaitu mereka mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah. Di samping Allah makhluk pun ada kuasa kuasa Allah juga. Itu namanya syirik. Dia tidak menafikan kesempurnaan Allah. Dia mengatakan Allah tu sempurna, Allah tu berkuasa, Allah tu segala-galanya sempurna, segala-galanya. Tak menafikannya. Dia menerima Allah itu maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui dan sebagainya. Tetapi di samping Allah ada lagi yang macam Allah juga mengetahui, macam Allah juga melihat, macam Allah juga berkuasa, macam Allah juga menentukan segala-galanya. Itu namanya orang musyrik. Kalau seorang dipanggil musyrik lelaki, kalau perempuan musyrikah, kalau ramai musyrikin, itu orang musyrikin tu. Syirik ni tuan-tuan dan puan-puan ada 3 jenis. Yang pertama namanya syirik jali, syirik yang nyata. Macam orang Hindu nyembah patung tu, itu syirik jali. Orang Buddha nyembah patung, syirik jali. Orang Jepun nyembah matahari, syirik jali. Orang Majusi menyembah api, syirik jali. Orang apa lagi? Orang Hindu menyembah lembu, syirik jali. Syirik yang nyata, yang nampak kita di tengah nyembah tu. Bila Taiposem, apa bawanya? Kabadi dia, well, itu syirik jali tu. Syirik yang nyata, yang terang, yang nampak, boleh nampak dengan panca indera. Yang kedua namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang tak nampak kecuali mereka yang ada pengetahuan. Tak nampak dia kita. Ulama-ulama membandingkannya seperti apa? Seperti bulu yang hitam pada kaki semut yang hitam, di badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Boleh apa yang kena? Yang pertama apa? Bulu yang hitam. Lagi? Di kaki semut yang hitam. Betul? Di badan semut yang hitam. Betul? Di atas tunggul yang hitam. Lagi? Di malam yang kelam. Nampak ke bulu tu? Udahlah warna bulu tu hitam, tunggul pun tak nampak, tu seakan bulu. Itu dia tersembunyinya syirik khafi yang ramai orang tak sedar. Kecuali orang-orang yang ada ilmu tentang akidah, baru dia sedar yang ini syirik, yang ini tak syirik. Itu yang tu Imam doa tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar tu sebagai yang benar, dan rezekikan aku cara-cara untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan juga aku yang mana batil tu sebagai yang batil. Warzuqna jatinabah, dan rezekikan aku macam mana nak menjauhinya. Kita hendak yang kebenaran, tak hendak yang kebatilan, tak hendak yang batil, kita hendak yang benar saja. Akidah biar akidah yang benar, ibadah biar ibadah yang benar, perjuangan biar perjuangan yang benar, akhlak biar akhlak yang benar. Yang itu kita hendak, Jadi orang yang syirik khafi ni, dia tak sedar yang dia tu syirik. Di antaranya menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia, sama aja. Syirik itu, syirik khafi itu tersembunyi, dia tak sedar tu. Di antaranya lain menyamakan
manusia berkuasa macam berkuasanya Allah. Syirik itu. Di antara lain apa? Menyamakan menyamakan Allah. Apa saja sifat Allah tu dengan sifat-sifat makhluk. Itu namanya syirik khafi yang tersembunyi. Kedua-dua ni kafir belaka. Syirik jali itu pun kafir, syirik khafi itu pun kafir. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jauh benar sesatnya. Dia nak mencari kampung Temiang. Tahu, nak mencari kampung Temiang. Cari sampai ke Hanyai. Jauh ke dekat? Jauh benar sesatnya. Turun dari motor, nanya orang Hanyai tu, mikir tahu ke mana kampung Temiang? Teman dah letor mencarinya. Apa jawab dia orang Hanyai tu? Mai ci, kata. Aku tak tahu, kata. Agak ni mana saya tahu, cakap siam tak iya tidak. Itu dia orang yang syirik tu. Sesatnya jauh benar. Cari lagi, cari sampai ke Bangkok. Mungkin dekat ke mungkin jauh? Tuan-tuan? Mungkin dekat ke mungkin jauh? Mungkin jauh. Cari lagi, cari sampai ke Chiang Mai. Mungkin dekat ke mungkin jauh? Lagi jauh. Cari sampai ke Rangoon. Tahu mana Rangoon? Burma. Sampai di Burma dibunuh orang Burma. Tak habis cerita. Orang Islam, orang Burma tu bunuh tak? Orang Burma tu Buddha tau. Mereka kerjanya membunuh orang Islam di Burma tu. Orang Rohingya tahu. Habis cerita. Ini orang syirik. Kedua-dua jenis syirik tu ya. Sama ada syirik jali atau syirik khafi. Kedua-duanya adalah sesat yang sangat jauh. Yang ketiga syirik kecil. Syirik kecil. Siapa nak angkat tangan? Syirik kecil aja. Siapa nak? Iaitu riya. Itu syirik kecil. Dia tak ada kafir. Kata Nabi, aku yang aku takutkan kamu ini lebih daripada aku takut daripada Dajjal, ialah syirik yang kecil. Tanya sahabat, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Tanya sahabat. Jawab Nabi, ar-riya'u. Ar-riya'. Riya' apa riya'? Membuat sesuatu ibadah atau meninggalkannya bukan kerana Allah. Itu namanya riya'. Buat apa saja bukan kerana Allah. Semayang tadi bukan kerana Allah, kerana lain daripada Allah. Nak mencari kemegahan, nak mencari kemuliaan dan sebagainya, itu riya' lah tu. Saya pakai jubah ni bukan kerana Allah. Kenapa? Nak nunjuk-nunjuk pada orang. Kalau aku tak pakai jubah, tak tahu pula demi apa ustaz kata. Macam riya' lah tu. Itu syirik kecil namanya. Dia tak ada kafir, tetapi berdosa besar. Berdosa besar. Dia menghapuskan segala pahala ibadah. Tak ada kerana riya'. Ada lagi satu ulama, setengah ulama. Yang ini setengah ulama mengatakan ya, setengah ulama menentangnya. Mana ada? Iaitu syirik harus namanya. Syirik yang harus. Ada ulama mengatakan mana ada syirik yang harus. Bila syirik itu mesti apa namanya? Mesti yang jahat. Tak ada yang harus. Apa kata harus? Harus tu artinya dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Ada pula syirik harus. Mana ada syirik harus? Kata setengah ulama. Tapi ada ulama setengah mengatakan ada syirik ni yang harus tu. Iaitu membuat sesuatu ibadah kerana hendakkan syurga dan ataupun kerana takutkan neraka. Itu syirik tu. Setengah ulama mengklasifikasi dia sebagai syirik. Tapi harus katanya, tidak berdosa dan tidak berpahala. Setengah ulama, saya tegaskan sekali lagi ya, setengah ulama, bukan semua. Ada ulama yang menentang ni. Mana ada katanya. Itu 4 jenis syirik. Tapi pilih yang mana lah. Sama ada nak 3 atau yang 4. 4 tu. Boleh hafal kan itu tuan? Mula-mula namanya syirik jali. Nombor 2 namanya syirik khafi. Yang 3 namanya syirik kecil. Yang keempat namanya syirik harus. Bulan depan nak tanya, siapa tak tahu ketuk tampi. Ini syirik Okey, kita baca sebentar. Dan sekiranya mereka iaitu orang-orang syirik itu menyombongkan diri.
menyombong. Siapa hendak sombong angkat tangan. Orang yang sombong ni dia mewarisi sifat siapa? Sifat siapa? Iblis. Itu yang sombong, ya. Aba wastakbar. Ingat ayat Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam. Sujud tu bukan sujud semayang tu, tunduk aja. Suruh tunduk kepada Adam. Ya. Semuanya sujud, semuanya tunduk. Malaikat-malaikat tu tunduk belaka dengan perintah Allah Ta'ala. Illa iblis. Melainkan iblis yang tak nak sujud. Nehin aja dia. Ya. Tahu ke nehin? Orang sini tak kerti nohin ke? Nehin ke nohin? Apa lah tu? Nohin. Ni nohin lah. Kita ambil nohin lah. Ambil yang biasa orang sini pakai. Orang kampung saya kata nehin. Nehin aja kata. Buat tak tahu aja dia. McDonald aja. Kalau itu pun tak tahu saja lah benar. Ya, iblis tak nak sujud. Ngapa? Aba wastakbar. Dia engkar lagi, dia takabur. Engkar lagi takabur. Wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir. Kerana tak nak sujud kepada Nabi Adam. Padahal logik ke tak logik dia tak nak sujud kepada Adam? Kalau ikut otak dah logik ke tak logik dia tak nak sujud kepada Adam? Logik. Bila ditanya kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam? Apa jawab dia? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Dari segi logik, memang logik lah. Dia lebih mulia daripada Adam. Adam daripada tanah. Dia daripada api. Api tu kerja apa? Membakar. Sentuh ini terbakar itu. Sentuh ini terbakar itu. Itu api. Kena kayu terbakar kayu. Kena kotas terbakar kotas. Kena kain terbakar kain. Kuat. Gagah. Perkasa. Itu api. Yang Nabi Adam? Daripada tanah. Tanah tu tempat apa? Tempat orang berak. Ya ke tak? Tempat orang nanam mayat. Tempat orang nanam bangkai. Itu tanah. Jadi dia lebih mulia. Dari segi logiknya, logik ke OCPD salute pada private? Logik ke? OCPD tengok private tu. Ada? Logik ke? Dari segi logik? Memang tak logik. Logik ke general salute kepada korporal? Tentulah tak logik. Tapi Islam is not all about logic. Faham kita mana? Islam ni tidak kita ukur dengan logik, akal. Banyak hukum-hukum hakam dalam Islam ni yang kalau kita fikir dengan akal macam tak logik. Tapi sebenarnya ada hikmah yang kita tak tahu. Ini pun begitu juga. Kerana yang memerintahkannya itu ialah Allah. Bila Allah perintahkan, kena buat. Logik tak logik ke, kena buat. Ni peristiwa ini kena tahu ni. Bila Allah mendatangkan satu hukuman, satu perintah, logik ke tak logik, kena kita laksanakan. Banyak benda-benda ni. Contoh, mengapa Allah haramkan makan babi? Saya pun tak tahu jawabnya. Tuan-tuan siapa tahu jawab? Angkat tangan. Mengapa Allah haramkan makan babi? Sedangkan babi itu satu binatang yang almost every part of the animal is useful to human beings. Ya ke tak? Boleh katakan semua bahagian-bahagian babi itu berguna untuk manusia. Tapi Allah haramkan. Kenapa? Dagingnya boleh makan tak? Daging babi boleh makan tak? Kalau nak makan boleh tak? Boleh. Tulangnya boleh tak? Boleh? Tak? Untuk apa? Buat sup. Lagi? Kulitnya boleh makan tak? Buat keropok katanya. Tak boleh dengar tuan-tuan ni, dia saya dengar seorang ni. Buat keropok. Lagi? Perutnya boleh makan tak? Buat apa? Buat sausage. Anda buat ni tau. Buat sausage. Lagi? Lemaknya? Lemaknya buat apa? Lemak babi tu nak buat apa?
buat gelatin. Tahu gelatin? Gelatin tu boleh buat pengawet, boleh buat shampoo, boleh buat sabun, boleh buat minyak rambut. Itu gelatin. Ya. Dan gelatin yang paling banyak dalam pasaran ialah gelatin daripada daging babi yang dalam pasaran. Dan murah harganya pula tu. Ya. Buat kapsul ubat. Itu daripada gelatin tahu. Banyak benda gunanya. Bulunya guna tak? Untuk buat apa? Untuk buat berus. Nak ngecat masjid ni boleh lah. Ambil bulu babi tu cat. Ataupun berus sekolah, ataupun berus apa? Berus gigi pun boleh. Begitu banyak gunanya Allah haramkan. Ngapa Allah haramkan? Jangan tanya, don't ask, simply follow. Jangan tanya, ikut aja. Kerana orang beriman tu di antara sifatnya kata Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu, kalau beriman lah, tak beriman tak ngapa, lantaklah. Kalau betul-betul beriman, idza du'u ila Allah, apabila diseru dia kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk melaksanakan sebahagian daripada hukum hakamnya. Ya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Bahawasanya mereka berkata, kami dengar dan kami patuh. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami buat. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar nantilah kita fikir dulu logik ke tak logik. Tak ada. Hari ni ramai ada orang mengukur hukum Allah tu dengan logik akal. Ramai ke tak? Mana logik kita melaksanakan Islam dalam negara Malaysia yang majmuk seperti negara kita? Ada tak orang cakap betul? Ada. Ya, hukum Allah ni bukan semuanya. Setengah tu kita boleh ukur dengan logik akal, tapi bukan semuanya boleh kita ukur dengan logik akal. Begitulah juga perintah Allah kepada iblis supaya tunduk kepada Nabi Adam. Kalau ikut logik memang tak logik. Tetapi Islam itulah dia, nak menguji keimanan kita. Kau mau percaya ke tak? Kau mau patuh ke tak? Kau mau taat ke tak? Dia. Okey, kita baca. Belum lagi baca lagi. Baru apa? Menerangkan aja. Menyombongkan diri, itu namanya sombong ya. Itu siapa yang sombong, siapa yang ego, siapa yang siapa yang apa, yang angkuh, maknanya dia mewarisi sifat daripada iblis. Siapa hendak angkat tangan? Siapa hendak jadi waris kepada iblis? Dapat pesaka dari iblis. Siapa hendak angkat tangan? Ini sombong ya. Maka para malaikat di sisi Tuhannya, di sisi Tuhanmu akan tasbih. Malaikat tu pula bertasbih. Orang lain sombong. Orang musyrik tu sombong. Tak hendak menyembah Allah, menyembah patung, menyembah lain daripada Allah, menyembah pokok besar, menyembah gunung, menyembah api, menyembah gua dan sebagainya, menyembah binatang. Tapi malaikat-malaikat bertasbih kepada Allah Ta'ala. Raja kami tak ada lain, kata malaikat, hanya bertasbih dan memuji kamu. Ya. Tasbih apa? Tasbih, 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 tasbih. Itu kan? Apa dia? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam kita semayang tadi, ada tasbih ke tak? Kenapa? Kita memuji Allah. Maha suci Allah. Apa arti maha suci Allah? Artinya Allah tu tak ada. Maha suci tu tak ada benda tu. Kekurangan tak ada. Tu maha suci. Bersih, suci. Maha suci Allah. Kalau suci ada kotor tak? Kalau suci ada daki dah. Kalau baju saya ni suci ada daki ke tak ada? Tak ada daki. Daki tak ada, kotoran tak ada, comot tak ada. Begitulah Allah tu maha suci. Tak ada kekurangan, tak ada kecacatan, tak ada kelemahan, tak ada apa-apa saja yang boleh mencacatkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu kita memuji Allah tu. Maha suci Allah. Malaikat itulah kerjanya. Itu sebab bila Allah nak jadikan manusia di atas muka bumi ni, Allah tanya,
Seolah-olah heran. Bukan Allah tanya, malaikat nanya. Malaikat tu seolah-olah heran. Kenapa kamu nak jadikan manusia di atas muka bumi ni? Sedangkan manusia tu kerjanya tak ada lain apa? Berbunuh-bunuhan aja, menumpahkan darah aja. Kami ni kerjanya apa? Sentiasa bertasbih kepada kamu. Bila Allah kabur mereka, aku nak menjadikan manusia di atas muka bumi. Wa iz qala al malaikatu wa iz qala rabbi law wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Itu pun dah tak ingat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ya. Ingat ketika aku beritahu kepada malaikat aku nak menjadikan manusia di atas muka bumi ini, nak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Mereka berkata, mengapa kamu nak menjadikan satu makhluk di atas muka bumi ini sedangkan mereka itu sentiasa menumpahkan darah? Kerja manusia apa lain? Bergaduh, berbunuh-bunuhan, bersengketa di mana-mana pun. Dulu, kini dan selama-lamanya manusia apa itulah. Sekarang ni bergaduh tak manusia? Berbunuh-bunuhan tak? Di mana yang tak berbunuh-bunuhan? Di Syria lagi? Di Yaman lagi? Di Thailand lagi? Di Burma lagi? Di India lagi, di Kashmir, di Chechnya, di mana yang tak ada perbunuh-bunuhan? Ya, di mana-mana pun, di mana-mana saja dalam dunia hari ini manusia kerjanya berbunuh-bunuhan. Itu yang malaikat tanya Allah tu. Mengapa kamu nak jadikan makhluk yang macam itu? Kerja yang tak lain nak berbunuh-bunuh orang je. Menumpahkan darah je kerjanya. Di Uganda tu tahu, sekali dia bunuh orang Kristian tu, Kristian Ortodok yang ada di Uganda, dibunuh 5 orang Islam. Tahu berapa orang? Bukan 100, 2,000 sekali dibunuh. Ya, tahu? Di Burma tu, orang Buddha tu bunuh orang Islam. Sekali dibunuh berapa orang? Satu kampung habis 500 orang, 600 orang dibunuh. Ya, itu orang Burma. Hari-hari orang Yahudi Palestin yang ceritalah. Orang Yahudi yang membunuh orang Palestin tu jangan ceritalah, hari-hari ada je pembunuhan. Mengapa kamu nak jadikan makhluk seperti itu? Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berkata Allah, aku tahulah apa yang kau buat, kamu bukan tahu, kata Allah. Aku tahu apa yang kamu tak tahu, kata Allah, ya. Itu dah. Itu sombong tu, ya, menyombongkan diri kepada Allah. Manusia ni memang jenis yang sombong. Tugas besar, tugas berat tapi sombong. Yang nyombong kepada Allah, tak lalu nak buat juga. Sedangkan bukan pada manusia ditawarkan untuk mentadbir alam ni. Manusia tak ada ditawar asal-asalnya. Ditawar kepada apa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Inna aradna 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Ya, sesungguhnya kami telah amanahkan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya kami sudah mengamanahkan kepada langit dan bumi dan juga gunung ganang wal jibal fa abaina an yahmilnaha, tapi mereka menolak. Langit menolak, bumi menolak, gunung ganang pun menolak. Wa ashfaqna minha, kerana takut dengan amanah tersebut. Tak berani nak menjalankan amanah Allah tu untuk mentadbir alam ini. Wa hamalahal insan, maka dipikulkan oleh manusia. Manusia yang tak aku komen, aku buat, ini manusia, ya. Termasuk kita lah, termasuk saya yang cakap ni, tuan-tuan betul. Jangan tengah-tengah aja, ya, kata. Memang ya, betul, ya lah. Aku buat, kata. Itu yang kita dibagi otak tu, dibagi akal. Maka kita dibagi akal, maka dapatlah kita membangunkan manusia ni, tamadun manusia ni, kerana ada otak. Otak tu berfikir, maka kita akan mengadakan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan di dunia ni. Ya. Makhluk lain mana ada? Kambing ada kemudahan apa-apa. Pasal apa? Dia tak boleh berfikir. Lembu ada.
Mana ada? Gajah ada. Ya, itu Allah kata aku nak memuliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Kata Allah dalam Quran ya. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Kerana anak Adam yang sanggup apa? Mentadbir alam ni, mentadbir bumi ni, mentadbir langit, semua anak Adam. Orang manusia je. Maka diberi mereka otak. Diberi mereka otak, otak tu boleh berfikir pula tu. Maka lahirlah ciptaan-ciptaan dari kalangan manusia untuk memudahkan mereka dalam kehidupan. Nak manaskan badan, dicipta elektrik. Dengan ada elektrik tu berbagai enjin boleh berfungsi. Boleh buat kenderaan. Ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami beri mereka tunggangan kenderaan di langit, di bumi dan juga di langit. Ya. Ya, yang ada tunggangan manusia je. Ya, kedak ni tuan-tuan. Ya. Manusia ni ada bas, ada lori, ada motor, ada motor, ada skuter. Ya, yang lain mana ada? Di laut pun ada kapal, ada kapal terbang. Itu manusia yang ada tunggangan. Ada pernah tengok gajah bawa motor ada? Mana ada? Ada pernah tengok ular naik keris? Ada? Yang ada apa? Manusia aja. Manusia ada motor, ada motor, ada lori, ada bas, ada skuter, ada apa lagi? Apa Pak? Ada van. Ada van. Manusia aja ada. Lembu mana ada? Gajah mana ada? Rimau mana ada? Kemudian wa razaqnahum minat thayyibat, diberi mereka rezeki yang baik-baik aja. Pasal dia akal. Otak tu berfikir, maka dia mencipta makanan-makanan yang baik-baik. Nasi aja ada berapa jenis nasi, tuan-tuan dan puan-puan? Berapa jenis nasi tak terbilang. Nasi lemak, nasi minyak, nasi dagang, nasi paprik. Nasi apa lagi? Nasi USA pun ada. Ya. Sikit banyak ke nasinya? Nasi hujan panas, nasi Bukhari. Oh Allah, punya lah banyak ya. Itu nasi aja, belum cerita roti. Roti ada berapa? Ada roti canai, roti capati, roti martabak, roti Arab, roti apa? Roti menggali pun ada. Sikit hebatnya manusia ni makanan ni. Yang lain apa makannya? Gajah makan apa? Makan batang pisang aja makannya. Rimau apa makannya? Makan daging mentah. Itu je kerja rimau ya. Singa makan daging mentah. Malahan jin pun apa makanannya? Tulang aja. Ini dia tuan-tuan ya. Tapi manusia itu tak. Sebab itu kata Allah, manusia innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim lagi jahil. Manusia itu zalim lagi jahil karena dia yang sanggup untuk mentadbir langit dan bumi ini. Sedangkan tawaran itu telah diberi kepada langit. Langit lagi hebat, tak berani juga nak memikul tanggungjawab itu. Bumi lagi lebih hebat, apa yang tak ada pada bumi ini. Tak berani juga nak memikul tanggungjawab itu. Gunung lagi hebat, tak juga berani. Manusia yang kemetut, yang kereput, yang apa tak lalu ni, berani pula. Buat aku. Itu cerita manusia. Ya. Tak lalu pun buat juga. Tak layak pun buat juga. Hendak juga. Sebab bila mesyuarat dia aja yang hendak dia. Hendak buat aku. Seronok aja ya. Okey, mudah tu. Menyombongkan diri, maka para malaikat di sisi Tuhan bertasbih saja, memuji Tuhan pada waktu malam dan siang. Tiap-tiap malam, tiap-tiap siang, kerja mereka hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam dan siang, sedangkan mereka itu tidak merasa jemu. Tak ada jemu nak bertasbih. Yang jemu siapa? Kita. Itu yang lepas salam bah tu. Bah tu apa? Naik bah? Kumbah. Getik benar ke nak nyebut nama Allah? Getik benar ke nak buat aku janji dengan Allah? Tu imam dah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aku janji tu dengan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah. Wahdah, apa tu wahdah? Yang esa, yang satu, yang tunggal.
La syarikalah. Apa tanya? Tidak ada sekutu baginya. Kita mengaku tak ada Tuhan yang lain, hanya Allah saja. Tak ada nyembah yang lain, hanya menyembah Allah saja. Tak ada tunduk kepada yang lain, hanya tunduk kepada Allah saja. Tak ada patuh kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Mengaku tu dalam diri kita tu. Aku naik saksi, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. La syarikalah. Tidak aku menyekutukan Allah. Aku tak nyembah matahari, aku tak nyembah bulan, aku tak nyembah pokok besar, aku tak nyembah manusia. Allah hanya aku sembah. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Kerajaan yang kekal abadi, kerajaan siapa? Kerajaan Allah Ta'ala. Bukan saja di dunia, di akhirat pun Allah juga memiliki kerajaan. Itu yang kita baca 17 kali sehari itu. Maliki yaumiddin, yang memerintah pada hari agama, iaitu hari kiamat. Allah saja. Kerajaan lain semua tak ada kekal. Kerajaan manusia mana yang kekal? Tak ada. Di Amerika tu semedang dia bertukarnya. Kadang-kadang Demokrat, kadang-kadang Republican, kadang-kadang Demokrat, kadang-kadang Republican. Di India, Kongres berapa puluh tahun berkuasa, sekarang ni dah tak berkuasa lagi Kongres. Jadi manusia punya kerajaan tak ada kekal. Yang kekal hanya Allah punya saja. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Walahul hamd, dan baginya lah segala pujian. Nak puji siapa? Puji Allah aja, dengan harus puji Haji Ibrahim. Kalau muji Haji Ibrahim macam buat sakit hidung aja. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung kalau puji Haji Ibrahim? Mun kembang sampai ke kampung, itu sakit hidung. Jadi nak puji siapa? Puji Allah saja. Puji Allah. Yang menjadikan Haji Ibrahim, dan dia boleh berceramah pagi ni. Puji Allah, jangan puji dia. Kalau puji dia, molehlah. Ada lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Allah menghidupkan kita, alhamdulillah, pagi ni hidup kita. Dan tak lama lagi kita akan dimatikan. Lama benar kalau lagi kita nak mati. Tuan-tuan dan puan, ada 100 tahun lagi. Orang cakap ni ada 100 tahun lagi nak mati. Saya kira tahun. Jangan hari untuk saya kira. Kira jam pun jangan. Kira saat aja. Jangan lepas ini kan tengah cakap-cakap dom mati. Mana tahu? Itu kan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas setiap sesuatu adalah berkuasa. Ini aku janji kita dengan Allah. Getik benar kan? Getik benar kan? Lepas salam bah. Tunggulah pesalahnya, ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca hubungan antara imam dan makmum, makruh makmum itu bangkit selagi imam tak bangkit. Makruh imam itu bangkit selagi imam tak bangkit. Sebab itu imam pun kena prihatin juga terhadap makmum. Sebab itu jangan lama nak duduk macam tayat akhir tu. Dia lepas tayat akhir tu duduk lama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, macam tu. Kerana di belakang tu ada orang yang gaut. Ada tak yang sakit kaki, ada yang bengkak lutut. Jangan biar lama-lama, jangan menyeksa makmum, ya. Ada setengah tu sampai dia imam habis tu juga, sampai dia berdoa macam tu juga. Itu tak ada prihatin terhadap makmum. Begitu wirid jangan terlalu panjang. Wirid biar yang sederhana aja, ya. Saya pernah kenal tau, singgah di satu masjid. Tak tahu sebut mana masjid lah, main subuh. Bila dia lah macam Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima. Saya tengok seorang bangkit. Apa yang ada main bangkit tak habis lagi tu imam doa ni. Seorang bangkit. Nyudahnya tinggal saya dengan tu imam aja. Tu imam tu ngadap saya pun tak? Lepas tu ditampilnya tahlil, patut dia bangkit. Saya tak tahu entah berapa ribu tahlilnya. Tak kurang daripada 10,000. Pejam mata tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngadap saya tu. Saya mengeletik rasa nak bangkit. Tapi segan pula dia tu. Udah cerah matahari tu, baru dia berhenti. Itu imam yang tak ada prihatin terhadap makmumnya. Patutnya berhentilah. Lepas tu nak sambung-sambung lain seorang. Patutlah tinggal
Dia seorang je, yang lain tu semua bangkit. Jadi tuan-tuan nak jadi imam pun mesti prihatin juga terhadap makmum. Itu sebab ada panduan-panduan. Tuan-tuan boleh baca kitab namanya Hidayatus Salikin. Bacalah tu. Sini ada baca tu tak? Kalau tak ada, bacalah. Jangan tengok saya, bukan saya nak ngajar lah. Cari Tok Guru yang baca kitab itu. Hidayatus Salikin. Ada. Jadual harian kita daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, ada sikit-sikit apa ni, ada dia punya apa, dia punya panduan. Lepas ini apa, lepas ini nak buat apa, lepas ini nak buat apa, semua ada. Yang memberi panduan tu siapa? Imam Al-Ghazali, rahimahullahu taala. Baik. Jadi malaikat tu bertasbih siang dan malam, sedangkan mereka tidak merasa jemu. Tak ada jemu, bertasbih aja. Sepanjang hayat tu. Kan ke Nabi Muhammad ketika Mi'raj, dia nampak malaikat sedang beribadat di Baitul Ma'mur. Yang berdiri sampai bila-bila. Yang duduk aja sampai bila-bila. Yang bertasbih aja sampai bila-bila. Yang tahmid aja sampai bila-bila. Yang rukuk aja. Tak pernah dengar ke mana? Isra Mi'raj tak pernah dengar. Itu dia. Malaikat itulah kerjanya di langit tu. Yang bertasbih aja, yang tahmid aja, yang rukuk aja, yang sujud aja, yang iktidal saja, yang baca Quran aja, yang selawat aja. Itu kerja malaikat. Sampai bila? Sepanjang hayat mereka. Sampai bila. Himpunan perbuatan malaikat yang kita buat dalam sembahyang tu. Tapi tak adalah sepanjang hayat. Tapi adalah kita rukuk, adalah kita sujud, adalah kita iktidal, adalah kita baca Quran, adalah kita bertasbih, adalah kita bertahmid dalam sembahyang ni, semua ada. Pahalanya sama je. Itu dengan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama je dengan pahala malaikat-malaikat di langit tu. Walaupun kita buat sekejap je. Kita sembahyang berapa minit? Sembahyang berapa minit? Habis tinggi 2 minit. Allah. Itu salam, assalamualaikum ya. Kalau berjemaah di sini adalah 5 minit. Kalau seorang macam mana? 2 minit dah selesai. Tapi pahalanya sama dengan malaikat tu beribadah sepanjang hayatnya, sampai hari kiamat. Mereka berlaku itu. Sama pahalanya. Itu dia kasih sayang Allah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yakni kalau kaum musyrikin dan orang-orang yang menyembah bintang-bintang itu musyrikin itu, selain Allah dia menyembah bintang, menyombongkan diri dan enggan menyembah Allah, maka perbuatan mereka sedikit pun tidak menjejaskan Allah Ta'ala. Ada keturun pangkat Allah tu, ada kejatuh standard Allah tu, orang tak nak menyembah dia, lantaklah kafir semua orang. Semua kafir orang belaka. Manusia ni, orang Melayu kafir, orang Cina kafir, orang India kafir, orang Arab kafir. Allah tu jatuh standard kan? Tak, Allah tetap Allah. Allah tetap berkuasa. Allah tetap menjadi pemilik segala dalam dunia. Tak ada apa, tak ada terjejas langsung Allah Ta'ala. Yang terjejas apa? Kita. Orang yang manusia tu, yang kafir tu yang terjejas. Begitu kalau semua orang Islam belaka, semua orang warak belaka, Allah tu bertambah tinggi ke darjatnya. Tuan-tuan. Semua warak belaka, semua Islam belaka, semua semayang belaka, semua tunduk dan patuh kepada Allah. Allah tu bertambah ke darjatnya. Tak ada, kerana Allah tu dah darjatnya sudah sempurna. Tak boleh nak tambah-tambah lagi dah. Dah cukup sempurna ketinggiannya, cukup sempurna kebesarannya, cukup sempurna keagungannya, cukup sempurna kemuliaannya. Sudah sempurna, mana boleh ditambah lagi. Macam air dalam botol dah penuh, boleh ke dia penuhkan lagi? Air ni dah penuh dalam botol, boleh ke dia penuhkan lagi? Yang boleh dipenuhkan kalau dia korang. Jadi Allah mana ada korang? Sempurna segala-galanya. Katakanlah semua sekali, George Bush Islam lagi, Barack Obama Islam lagi, apa? Lagi siapa Islam? Gordon Brown Islam lagi, Elizabeth Taylor Islam. Tak kenal ke mana? Tak kenal. Marilyn Monroe Islam. Lagi? Tak kenal. Apa? Elvis Presley nama.
Elvis Presley Islam. Ya, Allah jatuh standard apa, naik tinggi martabat kan dia? Bertambah martabat ke Allah? Tak ada. Dia sudah sempurna ketinggiannya. Sudah sempurna kehebatannya. Sudah sempurna keagungannya. Sudah sempurna kemuliaannya. Jadi dia tak ada bertambah-tambah. Itu dia. Kita tak ada, Allah tak ada terjejas. Sama ada kamu semayang ke tak semayang, kamu derhaka, kamu taat ke, Allah tak ada apa terjejas. Yang terjejas kembali kepada makhluk Allah Ta'ala. Manusia yang terjejas. Baik. Maka perbuatan mereka sedikit pun tidak menjejaskan Allah. Kerana para malaikat yang kedudukan mereka lebih mulia, siap sedia untuk bertasbih. Malaikat itu kerjanya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Malaikat mana reti nak derhaka? Boleh kan malaikat derhaka? Ada pernah malaikat itu berzina? Kenapa? Dia bukan lelaki, bukan perempuan, mana ada berzina? Ada pernah malaikat itu berlaku zalim? Tak ada, kerana Allah tak perintahkan dia jadi zalim. Baca dalam surah At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak pernah derhaka dengan Allah dengan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Tak pernah derhaka. Apa saja diperintahkan kepada mereka, dia buat je lah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Allah suruh pelupuh, apa buatnya? Apa buatnya? Pelupuh lah. Allah suruh bedal, apa buatnya? Bedal lah. Allah suruh balun, apa buatnya? Balun lah. Itu malaikat. Dia tak reti nak derhaka. Itu sebab yang menyeksa manusia di neraka tu malaikat, tak boleh orang. Kalau orang menyeksanya, ada tak perasaan belah kesian pada orang? Ada tak? Dia dah mengangkat cuma tidur. Nak muka ni. Allah suruh balon, kata Allah. Dia pun angkat cuma balon. Betul dia? Nanti dia. Takkan tak kenal ni. Takkan tak kenal ni. Haji Ibrahim datang sini tiap bulan ngajar tuan-tuan. Oh, siapa ustaz dia? Ustaz. Yang kamu orang lain tak ustaz seorang dia. Itu kalau orang. Tapi malaikat pedulinya tak? Apa tak pedulinya? Dentum lah dia bagi. Itu malaikat. Orang memang apa itu? Dia ada emosi. Itu manusia. Saya pernah kena tau. Nak balik daripada ngajar malam. Nak masuk ke taman saya tu, nama Taman Melayu Jaya tau. Ada traffic light. Lampu tu lampu merah, mun saya langgar tu. Corner kanan. Waktu tu dah nampak tak slide dalam tepi klinik. Berhenti kena. Misi yang tarik tu je. Saya pun berhenti lah. Maafkan aku balik dah ni. Kena file entah berapa kena. Dia pun nyuluh tu. Ustaz kan? Dari mana ustaz ni? Kalau saya daripada ngajar dia pun tak boleh jalan-jalan. Coba kalau malaikat tu macam. Tuan-tuan, kalau malaikat macam. Kena dan tak berapa-berapa kena fine ya. Itu dia. Tapi orang tak boleh. Begitu juga nikmat syurga tukang bagi itu malaikat ke orang. Kenapa tak boleh orang baginya? Kalau Bob lah tukang bagi nikmat syurga. Macam? Kata Tuhan, ini ada bidadari-bidadari ini, kamu bagi-bagikanlah kepada ahli-ahli syurga. Apa macam? Macam? Dia dulu lah nyapunya. Baru bagi orang lain. Pasal dia ada kepentingan. Itu sebab malaikat ada kepentingan kan? Nikmat syurga ada kepentingan malaikat kan? Dia tak bidadari tak? Kenapa tak nak bidadari? Kerana dia bukan lelaki. Dia nak makan minum tak? Kenapa dia tak ada makan minum? Dia jenis yang tak makan dan tak minum. Dia tak perlukan apa-apa. Itu malaikat. Dia lah yang menjaga nikmat syurga. Dia juga yang menjaga azab akhirat. Okey, baca balik. Kerana para malaikat yang kedudukan mereka lebih mulia, siap sedia untuk bertasbih, menyucikan Allah, mensucikan dia sebenarnya, mensucikan Allah dan beribadat kepadanya siang dan malam. Mereka itu kerja tak ada lain, nak beribadat kepada Allah saja. Tidak berhenti-henti, malah sedikit pun tidak ada jemu-jemu, tak ada letih-letih, jemu-jemu tak ada, serta mereka tidak pula menyombongkan diri. Ayat ini pula merupakan ayat As-Sajdah. Ayat ni ayat Sajdah, Fusilat ni ayat Sajdah, ada ayat-ayat Sajdah tu yang disunatkan sujud tilawah padanya bagi orang yang membacanya. Siapa membaca ayat ini,
Ayat yang kita baca tadi ni, fa in istakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna la. Yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yas'amun. Ada tanda rokok masjid tu tak? Tanda itu tanda itu sujud sejadah. Sunat sujud sejadah sujud ajalah. Niat, tapi sujud tu nak ada niat. Saja aku sujud sejadah sunat kerana Allah Taala. Rukunnya ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua sujud. Yang kedua takbir. Sorry. Yang pertama niat, yang kedua takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga sujud. Yang keempat salam. Itu 4 rukun sujud tilawah atau sujud sejadah. Lagi. Ayat ini pula merupakan ayat as-sajadah yang disunatkan sujud tilawah padanya. Bila baca ayat ini, sunat sujudnya bagi orang yang membacanya dan orang yang mendengar bacaannya. Yaitu semasa melafazkan wahum yas'amun. Sujud katanya. Lalu sujud tilawah dengan membaca Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhika ta'imin bi amrikal qaifina min azabik. Itu bacaannya. Demikianlah kata setengah ulama, ataupun boleh baca macam kita semayang tu, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh baca, tak apa. Demikian kata setengah ulama. Dan yang kata lain, semasa melafazkan in kuntum iyyahu ta'budun. Iaitu qaul yang pertama yang lebih tepat. Yang tadi yang lebih tepat ya. Baik. Habis. Habis. Habis lah. Dah habis, tak ada lagi. Nanti kita akan baca yang ke-39 yang akan datang ya. Wa min ayatihi annaka taral arda. Itu akan datang kita baca insya-Allah taala ya. Saya sudah berceramah ni selama 52 minit. Tak sejam dah tu. 52 minit 18 saat. Ya. Okay, that is all for this morning and for this month. Okay. Ada